Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita puji syukur Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berjumpa kembali pada pagi yang berbahagia ini bersama tuan-tuan dan puan-puan hajah dan haji semua, dan juga semua pemirsa yang senantiasa dan setia menunggu live di Facebook di page Pusat Tahfiz At-Taqwa ni. Dan juga salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan, puan-puan, hajah dan haji semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebenarnya yang akan memulai pengajian bahasa Arab pada setiap pagi ini adalah Ustaz Farid, tapi Ustaz Farid ada sedikit hal sehingga saya ganti memulai pengajian atau live pada pagi hari ini. Tapi insya-Allah nanti selepas saya habis dalam mensyarahkan atau menjelaskan kaedah-kaedah bahasa Arab dan juga latihan, insya-Allah Ustaz Farid akan teruskan pengajian yang telah beliau jelaskan sebelum ni. Jadi selepas saya nanti insya-Allah Ustaz Farid akan ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu lepas ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang meminta saya untuk mensenaraikan pembahagian fi'il berdasarkan huruf dia, sahih, mu'tal. Cuma insya-Allah saya akan menjelaskan secara langsung pembahagian fi'il yang sahih dan begitu juga yang mu'tal secara singkat sahaja. Jadi boleh tuan-tuan nanti tulis apa yang kita senaraikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum kita membuat menjelaskan latihan yang ada dalam kitab yang merah ni, insya-Allah saya akan menjelaskan terlebih dahulu pembahagian fi'il atau jenis-jenis fi'il berdasarkan huruf dia. Sama ada huruf dia ada huruf illah ke tak. Itu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui sebelum ni, fi'il terbagi atas dua sahaja berdasarkan huruf dia. Yang pertama adalah fi'lun sahih. Sahih dia tak ada huruf illah di dalam dia. Yang kedua adalah mu'tal. Mu'tal ni yang ada huruf illah di dalam fi'il tu. Jadi pembahagian fi'il yang pertama adalah sahih. Sahih ni jikalau tak ada huruf illah di ain ataupun di fa'ul fi'il ataupun di ainul fi'il ataupun di lamul fi'il. Jadi di fa, di ain, di lam dia tak ada huruf illah, itu nama dia sahih. Kalau mu'tal ni sahihun. Kalau mu'tallun, mu'tallun ni jikalau ada huruf
huruf illah. Jadi di fa'ul fi'il dia ataupun ainul fi'il dia ataupun lamul fi'il dia ada huruf illah. Itu dinamai fi'il mu'tal. Yang sahih semalam kita pun dah bincang sedikit dia. Sahih ni pun dah habis lah sebenarnya. Ada sahih mudha'af. Mudha'af ni apabila ainul fi'il dan lamul fi'il daripada huruf yang sama. Contoh dia, yauma yafirrul mar'u min akhih. Yafirru. Yafirru. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buat wazan dia, maka dia kalau sesuaikan wazan dia macam ni bentuk dia. Yafriru. Yafriru ni wazan dia apa? Yaf'ilu. Yaf'ilu. Sekarang kita nampak bahawasanya ain yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam, iaitu ra dengan ra, adalah huruf yang sama. Huruf ra dengan ra. Ainul fi'il dan lamul fi'il daripada huruf yang sama. Okey. Jadi ini adalah fi'il mudha'af. Sahih mudha'af. Sini tak ada huruf illah. Ustaz, ni ada ya. Ya yang di awal tu bukan ya termasuk kepada fa ain lam. Jadi kita nak kira ni yang sejajar dengan fa ain lam saja. Kita fokus kepada huruf yang ada yang di fa, ain dan lam. Yang ya ni tak kira. Imbuhan jangan kira sekali. Imbuhan tu tak kisahlah macam mana. Jadi kalau sini ada ya, itu bukan huruf asal dia. Jadi huruf asal dia yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Tutup pintu. Okey. Ini mudha'af. Lepas tu semalam kita ada bincang yang mahmuz. Mahmuz contoh dia membaca atau bacalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Iqra. Kita ambil wazan dia. Wazan dia apa? If'al. Apa fa ain lam dia? Fa dia adalah qaf, ain dia adalah ra, lam dia adalah hamzah. Di sini tak ada huruf illah. Sama macam yang mudha'af tadi, tak ada huruf illah. Tapi di iqra ada huruf hamzah. Maka dia dinamai sahih mahmuz. Sahih yang ada hamzah, ada mahmuz ni dari perkataan ha, mim dan za, hamzah. Jadi sahih yang ada hamzah. Satu lagi sahih. Nama dia sahih salimun. Sahih salim ni dia tak ada huruf illah. Tak ada huruf illah. Yang kedua, dia tak ada huruf yang sama. Tak ada huruf yang sama. Tak ada huruf, tak ada syabdu atau tak ada syabdu, tak ada huruf yang sama. Yang ketiga, dia tak ada hamzah. Tak ada hamzah macam ni. Contoh dia macam mana, Ustaz? Kutiba alaikumusiyam. Kutiba ni fi'il Ni fi'il ini fi'il majhul nama dia. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok pada kaedah membina fi'il pasif. Membina kata kerja pasif. Ini apa wazan dia? Fu'ila. Kataba makna dia mewajibkan. Kalau kutiba diwajibkan. Sebab tu dalam ayat yang selalu kita dengarkan pada bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, bukan mewajibkan maknanya. Diwajibkan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian semua berpuasa. Fu'ila wazan dia. Jadi kata dasar dia apa? Huruf asal dia apa? Kaf, ta dan ba. Yang sejajar dengan fa'in lam. Tak ada di sini huruf illah, tak ada di sini huruf yang sama atau tak ada syabdu. Di sini pun tak ada hamzah. Itu nama dia sahih salim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Lepas tu yang mu'tal. Mu'tal ni terbagi atas 4 lah. Yang pertama nama dia mithal. Mithal, mu'tal mithal. Yang kedua nama dia
ajwaf. Mu'tal ajwaf. Yang ketiga nama dia mu'tal naqis. Yang keempat nama dia adalah lafif. Lafif. Apa perbezaan antara yang empat ni? Kita akan jelas. Kita akan tengok kepada contoh-contoh dia. Misal ni contoh dia perkataan wa'ada. Wa'ada ni makna dia berjanji. Ajwaf ni contoh dia adalah qala, berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqis ni contoh dia adalah da'a. Makna dia apa? Memanggil, berdoa. Lafif ni contoh dia adalah waqa. Makna dia menjaga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini contoh-contoh dia. Ini misal-misal dia. Jadi apa perbezaan misal, ajwaf, naqis dan lafif? Apa perbezaan dia? Perbezaan dia adalah kita ambil wazan dia, kita nampakkan perbezaan dia daripada wazan fa'ala. Di mana letak huruf illah dia? Yang wa'ada ni, huruf illah dia letaknya di fa'. Jadi, jikalau huruf illah sejajar dengan fa atau fa'ul fi'il adalah huruf illah, maka dia termasuk kepada misal. Jadi di sini ni fa'ul fi'il dia adalah huruf illah. Kalau ajwaf macam mana? Ajwaf jikalau ainul fi'il dia adalah huruf illah. Jadi ajwaf ni setiap ainul fi'il daripada fi'il tu adalah huruf illah, maka fi'il tu dinamai fi'il ajwaf. Contoh lain dia adalah nala. Nala ni makna dia menerima. Menerima. Nala ni makna dia menerima. Nala. Ini pun huruf illah dia ainul fi'il. Okey. Banyak lagi contoh dia. Nanti boleh tuan-tuan dan perempuan cari. Lepas tu naqis. Naqis ini apabila huruf ainul fi'il, huruf illah dia di lamul fi'il. Jadi kalau naqis, huruf illah dia di lamul fi'il. Da'a. Da'a ni makna dia apa? Takut. Apa? Wa ma yakhshallahu min ibadihil ulama. Yakhsha. Yakhsha. Yakhsha ni apa wazannya? Yaf'alu. Sekarang apa huruf asal dia? Kha, shin dan ya. Di mana huruf illah dia? Di lam. Di lam ni. Maknanya ini adalah fi'il mu'tal naqis. Kita ambil contoh yang lain apa? Yasiru. Yasiru maknanya dia berjalan. Yasiru. Yasiru, di mana huruf illah dia? Kita bagi dulu wazan dia. Yaf'ilu. Asal dia adalah yasyiru. Asal dia yasiru ni adalah yasyiru, tapi diubah menjadi yasiru. Jadi wazan dia itunya yaf'ilu. Maka apa huruf asal dia? Sin, ya dan ra. Maka kita akan menjumpai bahawasanya huruf illah berada di ainul fi'il atau sejajar dengan ain. Maka ini dinamai fi'il mu'tal ajwaf. Tulisan tak jelas? Ke depan sikit. Okey. Ini lepas tu yang terakhir adalah ajwaf. Nampakkan ke sini? Ajwaf. Ajwaf. Lafif. Lafif ni makna dia apabila huruf illah dia ada dua.
Sama ada di fa ataupun di ain, sama ada di fa ataupun di lam. Contoh dia sini tuan-tuan dan puan-puan, waqa, fa ain lam. Yang mana huruf illah dia? Huruf illah dia di fa. Huruf illah satu lagi di lam. Fa dan lam. Jadi waw dan ya. Kalau ada dua huruf illah, maka dia dinamai fi'il mu'tal lafif. Mu'tal lafif. Macam tu. Okey. Mu'tal lafif. Jadi itulah pembahagian fi'il berdasarkan huruf-huruf yang membina fi'il tersebut. Sama ada namai ini adalah bina'ul fi'il. Bina'ul fi'il maksud dia apa? Fi'il tersebut terbina dari huruf apa sahaja. Itu dia. Ini dinamai bina'ul fi'il. Tajuk dia dalam ilmu saraf adalah bina'ul fi'il. Fi'il tersebut terbina dari huruf apa saja. Ada huruf yang sahih, ada huruf yang huruf illah. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau untuk nota saya cuba saya cuba, insya-Allah nanti saya cuba untuk membuatkan nota dia. Ataupun nanti saya cari kitab yang ada mensenaraikan pembahagian fi'il macam ni. Okey? Itu saja dulu. Nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan lebih faham lagi apabila kita mengerjakan latihan yang ada dalam kitab yang merah ni. Okey. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey. Kita cuba masuk kepada latihan menggunakan kitab yang merah ni. Sini. Okey. Iaitu sekarang latihan kita pada muka surat 49. Muka surat 49. Latihan muka surat 49 ni, kalau saya tengoklah dari perkataan dia, ini semua ada. Ada fi'il sahih mahmuz ada. Yang mu'tal ada. Di sini ni ada lengkap sini saya rasalah. Nanti boleh kita kerjakan sekali untuk menguatkan kepahaman kita mengenai yang pembahagian fi'il yang berdasarkan yang kita jelaskan tadi ya. Okey, muka surat 49. Boleh tuan-tuan dan puan-puan buka? Okey. Yang pertama adalah khalau. Khalau. Okey. Nampak? Khalau? Atau dari sanalah sikit sebab Ustaz nulis ni. Sebab nanti kalau ada okey. Khalau. Khalau yang waw ni adalah kata ganti nama. Kata ganti nama atau simbol pelaku untuk fi'il madhi. Maknanya mereka. Khalau. Jadi kata dasar dia apa Ustaz? Adakah dua ni saja? Kha dan lam saja? Kha dan lam saja? Adakah fi'il tu mempunyai kata dasar dua saja? Tak. Paling sedikit fi'il mempunyai kata dasar 3. Jadi kha dan lam ada satu lagi huruf yang tak tersebutkan di sini. Yang dia tu juga sebagai kata dasar. Apa? Apa beza alif dengan hamzah dengan ya tak ada titik dengan ya ada titik? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ini alif, ini hamzah, ini ya, ini nama dia alif maksurah, ini nama dia ya. Okey. Ini contoh dia dalam contoh iqra. Selalunya ini tak ada pakai baris Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam Al-Quran, selalunya alif ni tak ada baris. Contoh dalam faqul nadrib bi'asakal hajar. Faqul nadrib itu tulisan dia faqul. Minta maaf maka dia agak kurang sikit. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Yang ni di sini ni ada alif. Ini alif nama dia, tak ada pakai baris dia.
Fakul nadrib bi'asakal hajar. Ataupun dia selalu kita jumpai pada alif lam. Contoh al-kitabu. Ni dia. Zalikal kitabu. Dia tak pakai baris tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia pakai baris, mesti kita baca zalika al-kitabu. Dia tak pakai baris ni, alif lam ni, alif ni tak pakai baris. Jadi kalau kita baca zalikal, terus ke lam. Zalikal kitabu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ini ni bismillahir. Terus kita masuk kepada ra. Kita tak baca alif dia. Jadi alif tu memang macam tu. Dia jarang pakai baris. Ini dalam bahasa Arab ini dinamai alif, itu dinamai kalau yang untuk macam fi'il amar ni iqra. Ini dinamai hamzatul wasal dalam bahasa Arab. Selalunya dia tak ada yang ni. Tak ada tanda yang ni. Ni tak ada pakai tanda yang ni ya. Jadi alif tu hamzatul wasal atau alif itu tak ada pakai tanda yang ni. Kalau yang ini hamzah. Ini hamzah atau hamzatul qat'i nama dia. Dia ada baris, kadang a, kadang i, kadang u. Macam ya ayyuhallazina amanu. Dia ada pakai baris dia, amanu. Apa lagi? Atau contoh yang lain, ati'ullaha war rasul. Ati'ullaha war rasul. Ati'u ada itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau hamzatul wasal, kalau secara ringkas dia saya nak jelaskan, hamzatul qata'i atau yang pakai hamzah macam ni, itu selalunya ada pada fi'il wazan af'ala yuf'ilu af'il, itu ada sana. Tapi kalau dah fi'il pada wazan ifta'ala, infa'ala, istaf'ala, itu tu semua dia hamzatul wasal. Okey. Kalau yang ni, ini dinamai alif maksurah. Jadi kalau ya tak pakai titik tu dinamai alif maksurah nama dia. Alif maksurah. Itu nama dia alif maksurah. Macam yakhsha ni tadi. Yakhsha ni tadi ni alif maksurah. Yakhsha, innama yakhsha min ibadihi ulama. Apa lagi yang pakai alif maksurah? Selalunya dia macam ni ya. Dia tak pakai titik. Kalau yang ni baru ya macam biasa. Okey. Okey. Saja. Saya tutup yang ni. Kita teruskan. Nanti kita tak selesai pula latihan. Okey. Jadi khala ni ini cuma 2 huruf. Asal dia macam mana? Asal dia adalah khala. Asal dia itunya khala yakhlu. Ini asal dia, khala yakhlu. Kata dasar dia apa? Kha. Kalau kita buat kata dasar dia apa? Kalau kita ambil wazan dia fa'ala yaf'ulu. Apa kata dasar dia? Kha, lam. Ini alif. Alif tak pernah jadi kata dasar. Tengok kepada fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' dia? Ada pakai waw. Maknanya alif ni sebenarnya adalah waw. Kha, lam dan waw. Kita cuba cari ya. Kita nak test betul ke tak. Kita cuba try untuk satu ni saja. Kita tengok di kamus kata dasar Al-Quran. Ni dia. Makna dia apa? Bersendirian, sudah berlalu. Khala. Ni ya. Khala. Okey. Ada pada muka surat 101. Jadi kata dasar dia adalah kha, lam dan waw. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, ini kita dah dapat wazan dia. Wazan dia maknanya adalah kalau ikutkan wazan khalau ni, kha ni apa ni?
Kha ni adalah fa dia, kita buat fa. Lam ni apa? Lam ni adalah ain dia, kita buat ain. Waw ni apa? Waw ni kata ganti nama, buat saja kata ganti nama. Maknanya wazan dia itunya fa'au. Fa'au wazan dia. Fa'au. Itu wazan dia fa'au. Jadi kita kena tinggal merujuk kepada wazan. Jadi kha ni apa tadi? Sejajar dengan fa, bagi fa. Lam ni tadi sejajar dengan apa? Dengan ain, bagi ain sini. Lepas tu baris dia ikutkan saja dengan atas. Jadi baris adalah fa'au. Macam tu. Okey. Ini wazan untuk khalau. Sekarang kalau nak kaitkan dengan yang pembahasan kita tadi, khala ni jenis fi'il apa dia? Dari semua ni tadi, sahih, mu'tal, mu'tal salim, mudha'af, mahmus dan semua sahih salim, sahih mudha'af, sahih mahmus, mu'tal naqis, mu'tal ajwaf, mu'tal misal, mu'tal lafif. Yang mana satu dia? Sekarang ada huruf illah. Huruf illah dia di mana? Di lam. Kalau huruf illah di lam, maka dia dinamai fi'il mu'tal. Mu'tal apa? Mu'tal naqis. Okey. Itu dia. Okey. Nombor 2. Istawa. Istawa. Apa ni wazan dia? Wazan dia adalah wazan dia ifta'ala. Ifta'ala wazan dia. Macam ifta'ala. Okey. Sebabkan yang alif dan ta ni adalah huruf tambahan. Ni wazan dia adalah ifta'ala. Kalau tuan-tuan yang salah, sila betulkan ni. Ifta'ala. Ifta'ala wazan dia. Maka kata dasar dia apa? Sin. Ain dia apa? Waw. Lam dia apa? Ya. Ada dua huruf illah. Ini apa nama dia? Mu'tal lafif. Mu'tal lafif. Okey. Ada soalan? Ada. Mu'tal lafif. Okey. Saya padam yang ni ya. Lepas tu nombor 3. Aufu. Aufu. Aufu ni bentuk asal dia iaitunya aufa dari tak jelas aufa plus waw. Aufa plus waw. Ini bentuk asal dia. Tak terlampau jelas Aufa plus dengan waw. Jadi aufu ni bentuk asal dia adalah aufa plus dengan waw. Jadi bukanlah kata dasar dia ini waw ni kata ganti nama Ustaz. Jadi kata dasar dia apa? Alif, hamzah, waw dan fa. Bukan. Ini tersasar kita sebabkan ada huruf illah. Ingat lagi kaedah yang nombor 2, tersasar dalam mencari kata dasar disebabkan huruf illah. Jadi ini bukanlah kata dasar dia hamzah, waw dan fa. Bukan. Tapi kata dasar dia apa? Kata dasar wazan dia apa? Aufa. Plus dengan waw. Jadi kalau aufa ni baru kita nampak wazan dia. Wazan dia iaitunya af'ala. Sama-sama dia 4 huruf. Dari wazan af'ala ni baru kita nampak kata dasar dia apa? Kata dasar dia apa? Waw, fa dan ya. Waw, fa dan ya. Maka ini adalah apa ni? Huruf termasuk fi'il sahih mahmus atau mu'tal dia ni termasuk mana? Termasuk kepada mu'tal. Ada huruf illah. Ada 2 pula huruf illah dia. Maka dia mu'tal lafif nama dia.
Jadi kalau terjumpa huruf illah ni memang terasa sulit di awal-awal. Cuma nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan dah terbiasa menjumpai huruf illah, insya-Allah akan terasa mudah lagi. Untuk di awal-awal ni saja. Okey. Jadi sini ni apa wazan dia? Kalau nak cari wazan dia, kita cari hamzah. Hamzah ni huruf tambahan. Kita buat sini hamzah. Hamzah huruf tambahan. Hamzah. Waw tadi ni apa? Waw ni adalah sejajar dengan fa. Bagi sini fa. Lepas tu fa di sini ni sejajar dengan apa tadi? Dengan ain. Bagi sini ain. Bagi sini ain. Lepas tu apa lagi sini? Ada waw dengan alif. Ni bagi saja waw dengan alif. Maknanya kata dasar wazan dia adalah af'u. Ni wazan dia. Af'u. Nampak? Af'u. Okay. Betul yang dibuat dengan oleh Hajah Nur Aizan. Okey. Ini nombor 3. Oh, susah juga hari ini Insya-Allah susah je di awal ni saja. Selepas ni akan terasa mudah. Nombor 4. Okey. Nombor 4 aqim. Maka dia tak terlalu bersahabat bagi ni. Aqim. Aqimu. Okey. Sini ada waw. Waw ni adalah simbol pelaku untuk yang di sini ni simbol pelaku untuk fi'il amar. Ini ni asal dia iaitunya aqim. Aqim asal dia aqim. Aqim ni pun asal dia lagi adalah aqim. Macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi bentuk aqim ni pun ada lagi bentuk asal dia iaitunya aqim. Aqim bentuk asal dia sangat. Bentuk yang paling semula jadi dia aqim. Baru dari sini kita nampak apa wazan dia. Aqim. Wazan dia apa dia? Af'il. 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 Jadi wazan dia adalah af'il. Aqim af'il. Apa fa'ul fi'il dia? Fa' dia adalah qaf. Ainul fi'il dia adalah ya. Lamul fi'il dia adalah mim. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yang ya di sini ini bukan huruf asal dia. Huruf sebenarnya sana tu adalah waw. Memang huruf illah. Ada lagi kita tengok lagi di kaedah nombor 2. Huruf illah kadang-kadang dia menyamar. Yang kadang nampak ya sebenarnya dia waw. Yang nampak waw sebenarnya dia ya. Jadi sini ni adalah kata dasar dia waw sebenarnya, bukan ya. Jadi ini aqim ni termasuk fi'il jenis apa? Ada ya, ada huruf illah atau waw sini. Maka termasuk kepada mu'tal. Huruf illah dia tengah-tengah. Maka dia adalah mu'tal ajwaf. Wazan dia apa? Wazan dia hamzah ni adalah huruf tambahan. Kita bagi hamzah. Qaf. Qaf tadi ni sejajar dengan apa? Dengan fa. Fa. Lepas tu ya dia adalah ain. Mim dia adalah lam. Tambah waw dengan alif. Jadi wazan dia adalah kalau ikutkan sini af'il. Maknanya wazan dia adalah af'ilu. Af'ilu. Itu wazan dia af'ilu. Okey. Okey, alhamdulillah. Ini nombor 4. Kita cuba kerjakan sampai nombor 6 saja. Kita cuba kerjakan sampai 6 saja. Okey. Nombor 5.
yaudu. 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 Esok insya-Allah kita cuba beli marker baru. Yaudu. Yaudu. Okey. Yaudu. Ini apa wazan dia? Tampak sini ada ya, huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ya. Ya. Kita bagi ya, tinggal sini hamzah, waw dan dal. Maknanya itu fa'ain lam dia. Okey, yafu'lu. Yafu'lu. Tak ada wazan yafu'lu, tak ada. Yang ada yaf'ulu. Yaf'ulu. Sebabkan ini dah diubah. Asal dia sini memang ya'udu asal dia. Ya'udu. Tapi dalam kaedah dia diubah menjadi ya'udu. Ini dalam kaedah i'lal dalam ilmu saraf. Ya'udu. Jadi wazan dia yang sebenarnya iaitu yaf'ulu. Sekarang kita tengok termasuk jenis fi'il apa dia? Kita sejajarkan. Fa dia apa? Hamzah. Fa dia adalah hamzah. Ain dia adalah waw. Lam dia adalah dal. Ada hamzah sini. Ada waw pula. Maka dia dinamai, kalau ada waw maka dia dinamai, ada huruf illah maka dinamai mu'tal. Walaupun ada hamzah sini. Tapi kalau dah ada huruf illah dah termasuk pada mu'tal lah. Dah sakit. Mu'tal tu maknanya dia sakit. Ya, illah tu maknanya penyakit. Jadi ni fi'il yang dah sakit. Jadi dah sakit dia walaupun ada sini hamzah tapi dah ada penyakit maka dia dinamai mu'tal. Huruf illah dia di mana? Di tengah-tengah atau di ainul fi'il. Maka dinamai mu'tal ajwaf. Okey. Okey, ini nombor 5. Nombor 6. Nombor 6 tahtaduna. Tahtaduna. Okey. Tahtaduna. Ini ada waw dan nun. Simbol pelaku. Untuk fi'il mudhari ada ta. Huruf mudhara'ah. Jadi kalau ada ta, ada simbol huruf fi'il mudhari dia ta, lepas tu akhiran dia ada waw dan nun. Maka dia bermaknakan kalian. Kalian ini kalian berbuat ini kalian pelaku dia. Okey, kita buat sini ya. Ta. Maknanya wazan dia itunya diawali ta. Sini ni ada 3 huruf. Oh, maknanya ini fa dia, ni ain dia, ni lam dia Ustaz. Bukan. Jangan sampai tersilap tuan-tuan dan puan-puan. Yang ta sini ni, ini adalah huruf tambahan. Itu huruf tambahan. Jadi kata dasar dia cuma 2 saja. Hak dengan dal saja kata dasar dia tak. Ada huruf yang dihilangkan di sini tuan-tuan dan puan-puan. Apa bentuk asal dia? Bentuk asal dia adalah tadi plus dengan waw nun. Ini bentuk asal dia. Tadi plus dengan waw nun. Maknanya apa yang dihilangkan? Iaitunya huruf illah. Ada huruf illah di belakang dia yang kena padam, yang kena buang. Jadi di sini ni kalau kita buatkan tadi, apa wazan dia? Wazan dia adalah ifta'ala yafta'ilu, tafta'ilu. 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 Jadi ini wazan dia. Ta dengan ta, fa dengan ha, ta dengan ta, ain dengan dal, lam dengan ya. Okey. Ini wazan dia, tafta'ilu.
Jadi apa fa, ain dan lam dia? Fa, ain dan lam dia adalah ha. Dah habis sangat dah. Dah habis dah. Ha. Lepas tu dal. Lepas tu ya. Ini kata dasar je. Ha, dal dan ya. Jadi ha, dal dan ya ada huruf illah sini. Huruf illah dia di mana? Di lamul fi'il. Maka ini dinamai fi'il mu'tal. Kalau di akhir dinamai fi'il mu'tal naqis. Okey. Jadi wazan dia apa Ustaz? Kita bagilah wazan dia sekarang. Bagi wazan dia apa sini wazan dia? Okey. Wazan dia adalah hak dia apa sini? Ha dia adalah fa. Ha dia adalah fa. Kita bagi fa. Kita bagi fa. Bagi fa. Lepas tu ta. Ta ni huruf tambahan, tak payah. Dal dia apa? Dal dia adalah ain. Bagi ain. Maknanya wazan dia iaitunya tafta'una. Itu wazan dia punya. Tafta'una. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek pada pilihan jawapan yang ada di muka surat 49 tu. Ada sini tafta'una. Mana ya? Ni tafta'una. Ada sini ya. Tafta'una. Jadi itulah dia. Okey. Jadi kita kerjakan dulu dari latihan nombor 1 hingga ke 6. Muka surat 49 ni. Okey. Nombor 1 hingga ke 6. Yang lain ni esok insya-Allah kita cuba kerjakan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, inilah nota yang semalam yang mengenai sahih dengan mu'tal. Ini semalam Sahih dia ada salim, ada mudha'af, ada mahmuz. Macam yang kita tadi pun ada latihan tu, ada satu yang mahmuz ada kalau tak silap. Kalau yang mu'tal ada 4. Ada misal, ada ajwaf, ada naqis, ada lafif. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia adalah pada letak dia sahaja. Kalau misal, huruf illah dia di fa, di fa'ul fi'il. Kalau ajwaf, huruf illah dia di ainul fi'il. Kalau naqis, huruf illah dia di lamul fi'il. Kalau lafif apa? Ada 2 huruf illah. Itu saja perbezaan dia. Okey. Nanti insya-Allah saya cuba nak buat ringkasan dia. Insya-Allah saya cuba. Nanti insya-Allah saya share di dekat grup. Semalam saya dah nak cuba nak buat, cuma ada sedikit masalah. Insya-Allah nanti saya cuba. Okey, ada soalan? Ada? Tak ada. Jadi latihan yang 7 hingga ke 18 cuba tuan-tuan dan puan-puan kerjakan dulu. InsyaAllah esok kita akan cuba bincang dan bahas mengenai latihan nombor 7 hingga ke 18 muka surat 49. Jadi ini saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Iaitu mengenai penjelasan fi'il berdasarkan huruf dia. Lepas tu sedikit daripada latihan dari 1 hingga ke nombor 6. Moga-moga saja tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dari apa yang kita bincangkan dan kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi hari ini. Jadi mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan saya. Jumpa lagi esok hari insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Ustaz Farid. Alhamdulillah Ustaz Farid dah sampai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira, diucapkan kepada Ustaz Agong. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran menggunakan kitab warna hijau ini. Kita dah habis pusingan pertama, iaitu
mencari 3 kotak merah dan 4 kotak merah, yang mana menunjukkan perkataan tersebut kerap dan sering kali digunakan dalam Al-Quranul Karim. Sekarang ini kita dalam perbincangan huruf sin. Huruf sin mencari 2 kotak merah. Dalam pusingan yang kedua bermula daripada huruf alif sampai huruf sin sekarang ni. Kita akan habiskan sampai huruf ya. 2 kotak merah ataupun 2 bar menunjukkan perkataan tersebut 2 kali ataupun 3 kali sahaja berulang di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan lihat dalam muka surat yang ke-119. Ke-119 perkataan sin, ba dan qaf. Okey? Ambil Al-Quranul Karim. Khuz Al-Quranul Karim. Khudu Al-Quranul Karim. Sin, ba, qaf. Okey. Sin, ba, qaf daripada perkataan sabaqa yasbiqu, makna mendahului. Okey, jazakallah. Sabaqa yasbiqu makna apa? Mendahului. Maknanya dia berada di hadapan. Mendahului. Itu maksudnya dia berada di hadapan. Sabaqa bermaksud bina lil musyarakah, saling lumba berlumba. Ataupun dimasukkan sabaqa ini adalah al-mutaqaddim fil khair, orang yang terkedepan dalam membuat kebaikan. Itu dipanggil sebagai sabaqa. Sabaqa juga boleh kita katakan sebagai asra'a ilaihi, asra'a ilal khair, bersegera cepat kepada kebaikan. Mendahului sesuatu perkara. Istabaqa makna berlumba. Lebih kurang dengan makna sabaqa. Sabaqa sama. Fastabiqul khairat. Kemudian sabqun, sabqun tu makna mendahului lah. Dia isim. Isim masdar, sabqun, mendahului. Jadi sebab itu kalau yang hafal Al-Quran dia ada satu lah dipanggil istilah sabak. 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 Sabak ni maknanya hafalan yang telah terdahulu dipanggil. Okey. Sabak dalam istilah menunjukkan sabak ni ada yang tunjukkan hafalan baru. Sebab apa ya? Hafalan baru. Sebab dia hafalan yang mendahului ke depan. Dia ke depan. Itu dipanggil sebagai sabak, hafalan baru. Okey. Kita lihat dalam ayat Al-Quranul Karim perkataan sabaqa yasbiqu, sabaqa. Tuan-tuan lihat di mana ya? Tengok dalam suratul Hadid, suratul Hadid juzuk yang ke berapa? 27. Last sekali ya. Surah yang last sekali juzuk 27. Tuan-tuan nampak ayat yang ke berapa ni? Ayat ke-21, muka surat 540. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Nampak? Sabiqu ila maghfirah, berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Sabiqu fi'il amar. Sabaqa yusabiqu, musabaqah. Sabiq fi'il amar. Makna berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lagi apa lagi ya? Juzuk yang kedua, fastabiqul khairat. Juzuk kedua apa lai tu? 5 lai juzuk kedua, tengok. 5 lai. Juzuk yang kedua pada muka surat yang ke 31. Betul? Tak ada.
Bukan juzuk 2 tak ada. Juzuk yang ke-6. 6 lay 7 lay plus 1 page, juzuk yang ke-6. Juzuk ke-6 7 lay plus 1 page. Juzuk 6 6 lay 7 lay, okey 1 page. Ayat ke-48 muka surat 116. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم fastabiqul khairat. Daripada apa? Perkataan apa tu? Istabaqa yastabiqu. Fi'il amr istabiqa. Kalau jamak antum istabiqu. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebajikan. Istabaqa dan juga sabaqa lebih kurang makna sama. Kemudian seterusnya kita lihat dalam suratul Waqiah pun ada ya. Juzuk yang ke-27 juga suratul Waqiah. Selepas suratul Rahman. Juzuk 27 page yang ke-534. Suratul Waqiah ayat yang ke-10. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada sebutkan 3 golongan Golongan yang pertama ayat yang ke-8. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, golongan kedua, golongan kiri. Golongan ketiga ayat ke-10. Was-sabiquna as-sabiqun. Apa maksud dia tu? Orang-orang yang paling mendahului, orang yang paling dahulu beriman. Mana berlumba-lumba di dalam buat kebaikan, dalam beriman kepada Allah. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang muqarrabin. Fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Surah Fatir pun kalau tak salah ada juga ya. Tuan-tuan tengok surah Fatir kalau ada lah juzuk 22. Kalau ada Ada tak? Ada? Surah Fatir ayat ke-32. 32 Muka surat 438. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Okey. Golongan pertama faminhum zalimun li nafsih. Golongan yang pertama adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Golongan yang kedua wa minhum muqtasid. Golongan yang sedang-sedang, yang sederhana. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat biiznillah. Orang-orang yang mendahului dalam kebaikan dengan izin Allah. Berlumba-lumba, cepat bersegera kepada kebaikan. Nampak? Sabiqun. Sabiqun ini adalah PL adalah isim fa'il. Daripada perkataan sabaqa yasbiqu, sabaqa yasbiqu, isim fa'il adalah sabiqa. Boleh? Maknanya apa?
sabaqa yasbiqu isim fa'il sabiq, orang yang mendahului kebaikan, yang bersegera kepada kebaikan. Okey. Tuan-tuan tengok juzuk 20 pula, last sekali ada tak? Kalau ada lah, tak ada tak apa. Last sekali juzuk 20. Sebelum masuk juzuk 21. Tak ada Tak ada. Tak apalah, tak ada. Okey. Seterusnya kita lihat muka surat yang ke-120. Mencari dua kotak merah, perkataan sin, jim dan nun. Okey, sin, jim dan nun. Sajana yasjudu. Sajana yasjudu, bukan sarjana. Sarjana yang ambil ijazah tu, sarjana muda, ijazah sarjana muda. Ini sajana. Sajana ni makna memenjarakan, verb fi'il. Sajana yasjunu. Kalau tuan-tuan sabdukan dia sajana yusajjinu, itu makna lain tu. Tak kena mengena dengan ni, maknanya menggali. Menggali pokok kurma, nak masuk air, nak bagi air mengalir, nak bagi air masuk dalam tu, gali pokok, gali. Menggali tanah pokok kurma. Okey, dalam hadis pun sebut dalam hadis sebut apa? Sijnun min lisani. Sijnun min lisani iaitu menahan, tahan daripada lidahnya. Okey. Kemudian perkataan yang kedua dipanggil sijnun. Sijnun tu adalah isim lah, penjara. Penjara. Jamak dia dipanggil apa? Sujunun. Sujunun adalah, bukan sujudun, sujud. Sujunun. Sijnun jamak dia apa dia? Sujunun, iaitu penjara-penjara. Kalau banduan, kita orang yang dalam penjara. Bukan banduan, orang yang dalam penjara. Kita panggil orang dipenjarakan, dipanggil sebagai apa? Sajin. Sajinun atas wazan fa'ilun, isim fa'il, isim sifat musyabahah. Fa'ilun, sajinun, orang yang dipenjarakan. Jamak dia adalah sujana'u. Okey. Penjara-penjara ni kalau dalam Quran kisah apa ya? Kisah Nabi Yusuf dipenjarakan. Tuan-tuan lihatlah dalam mana juzuk ke berapa? 12, 9 lai 9 lai juzuk 12. Juzuk 12, 9 lai. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-39, muka surat 240. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua penghuni, penghuni penjara as-sijn. Wahai dua penghuni penjara as-sijni. Okey. Banyak juga disebutkan perkataan sijni penjara, sijnun. Dalam ayat yang ke-41, ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Ayat ke-33 surah Yusuf, muka surat 239, muka surat sebelah dia je. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Nabi Yusuf kata, aku lebih rela, lebih suka untuk dipenjarakan berbanding apa yang mereka seru aku kepada satu perkara mungkar ni. Okey, semua perkataan sijn. Sijnun. Ayat ke-36 pun sijnun juga. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Telah masuk bersama dengan Nabi Yusuf, telah masuk penjara fatayan, jadi fa'il, dua orang pemuda yang masuk bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nampak sijnun ni banyak sangat berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim dan surah Yusuf. Kalau asjana yusjinu, maknanya asjana yusjinu,
maknanya memenjarakan. Bukan asjana yusjinu, bukan. Daripada sajana yasjunu juga sama. Muka surat 120, tuan-tuan lihat sajana yasjunu. Cumanya dalam ayat yang ke-32 diletakkan ayat apa? Tuan-tuan baca ayat 32. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Nampak? La yusjananna. La yusjananna ayat pasif, iaitu dipenjarakan. Tapi bukan asjana yusjinu, daripada sajana yasjunu juga. Okey, sajana yasjanu. Sajana yasjanu. Kalau kita tengok ayat Quran, sajana yasjunu. Cuma la yusjananna sebab apa? La yusjananna sebab dia adalah majhul. Okey, boleh jelas. Terus sijjin. Sijjin ni banyak dalam Quran. Dalam surah tu Wailul lil Mutaffifin pun ada juzuk 30. Tuan-tuan tengok muka surat ke berapa tu. Dia satu Illiyin, satu adalah Sijjin. Muka surat 588. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ayat ke-7, ayat atas sekali. Sesungguhnya kitab orang-orang fujar lafi sijjin, berada dalam sijjin. Sijjin ni apa? Tempat buku catatan amalan, tempat buku catatan amalan syaitan, tempat yang jahat lah. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabun marqum. Sijjin itu adalah kitab yang berisi catatan. Okey, kitab apa itu sijjin? Quran sebut sijjin itu adalah kitabun marqum. Okey, apa itu sijjin? Adalah kitab yang mengandungi catatan amalan, tapi untuk orang-orang jahat. Orang-orang baik disebut apa? Illiyin, iaitu dalam ayat yang ke-18. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitab orang-orang yang abrar, orang yang baik dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Kitabun marqum, iaitu kitab catatan. Yashhaduhul muqarrabun, menyaksikannya oleh para malaikat ataupun orang-orang yang makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sijjin ni kita kena lihat tafsir lagi lah. Sebab sijjin ada banyak makna tau. Ada yang mengatakan satu wadi, satu lembah dalam neraka Jahannam. Ada juga yang kata begitu Kemudian kita lihat perkataan seterusnya daripada sahaba. Sin haba. Sahaba yashabu ni makna mengheret ataupun mengheret, menarik boleh juga, tarik, sentap, heret. Itu semua perkataan dia lah. Yushabun. Yushabun kat mana? Dalam surah tu apa tu? Yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Yushabun. Tuan-tuan tengok dulu surah tu Ghafir, surah juzuk 24 kalau ada lah. Okey, surah Sabah Sad juzuk 24. Kita cuba dulu cari kalau ada lah. Okey, ada. Alhamdulillah. Juzuk, ayat yang ke-71 muka surat 475. Muka surat 475. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Ketika mana dia belenggu, belenggu diletakkan pada tengkok mereka, diikat dengan rantai ke apa. Wassalasilu, rantai-rantai, yushabun, diheret mereka diheret, ditarik ke neraka Jahannam. Ditarik ke mana? Fil hamim, dalam neraka api yang sangat mendidih. Thumma fin nari yusjarun, kemudian dalam neraka mereka dibakar. Yusjarun, nampak? Yushabun daripada sahaba, yashabu.
Yushabun ni bukan ayat aktif, ayat pasif. Sebab tu letakkan di. Dipanggil dalam bahasa Arab ayat fi'il majhul. Okey. Sahabun adalah awan, jamak dia suhubun. Sahabun terlampau banyak dalam Quran tuan-tuan cari sendiri terlampau banyak. Okey. Kemudian seterusnya kita lihat dah tak ada dah, 2 bar habis dah. Huruf sin. Kita lihat muka surat 122 pula. Okey, 122 kalau tuan-tuan lihat di sana ada satu perkataan dipanggil perkataan sin ra'in. Sara'a. Sara'a yusari'u musara'atan. Tapi bukan makna saling segera bersegera, bukan. Maknanya bersegera, sungguh-sungguh. Bila atas bina fa'ala yufa'ilu asalnya bina lil musyarakah ataupun lil mubalaghah. Mubalaghah ni makna sungguh-sungguh bersegera. Tuan-tuan lihatlah juzuk 4 berapa lai tu juzuk 4? 1 lai, 2 lai, 3 lai juzuk 4. Tuan-tuan lihat 3 lai juzuk 4 ada sebut ayat atas sekali Ada. Muka surat berapa tu? 3 lah juzuk 4. Muka surat 67 ayat yang ke-133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Okey. Tuan-tuan nampak dekat mana tu? Dekat sari'u. Sari'u tu daripada sara'a yusari'u musara'atan. Sari'. Mana kamu bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Maknanya mubalaghah, bersegera yang sungguh-sungguh. Bukan bina lil musyarakah. Kemudian sari'un adalah maknanya yang segera ataupun yang laju, yang cepat. Innallaha sari'ul hisab. Allah Ta'ala cepat penghisabannya. Okey. Cuma sari'un jamak dia ada 2 jamak dia sur'anun, jamak dia sur'anun. Ataupun satu lagi jamak dia adalah sira'. Tapi sira' ni adalah bagi muannas sari'atun. Tuan-tuan nampak saya ulang sekali lagi. Sari'un muzakkar yang cepat, muzakkar sifat musyabahah yang cepat, sari'un. Jamak dia adalah sur'anun. Tetapi bila sari'atun, makna muannas perempuan yang cepat. Sari'atun. Jamak dia adalah sura'un. Boleh? Jamak dia apa? Bukan surah tapi baris bawah sira'un. Sebenarnya dah ada dah dalam buku ni. Sira'un dengan bersegera. Sira' tu sebenarnya jamak. Jamak kepada apa? Jamak kepada sari'atun. Nampak Sari'un jamak dia sur'anun. Sari'atun muannas jamak dia adalah sir'anun. Bukan sir'an. Apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Sira'un. Okey. Boleh Sira'. Maknanya cepat bersegera. Sama semua makna sama. Ada satu lagi dipanggil bahar sari'. Al-bahrus sari'. Apa dia al-bahrus sari'? Bahar sari' ni tuan-tuan kena belajar dalam bahar. Ilmu al-arud, ilmu al-qafiyah. Ilmu mengenai syair Arab, al-qafiyah. Pengarang kitab kita ni dia mahir dalam bidang syair. Pengarang kitab tuan-tuan belajar ni dia mahir dalam bab syair al-qafiyah, ilmu arud. Dalam stamp pun ada belajar ilmu al-arud ni. Dipanggil ada satu bab, ada kita panggil bahar. Al-bahrul mustatil, bahrul apa lagi? Macam-macam lah ada bahrul tawil. Kemudian salah satu bahrus sari'. Atas wazan apa tu? Mustaf'ilun maf'ulatun. Nampak? Mustaf'ilun maf'ulatun, mustaf'ilun maf'ulatun. Itu wazan-wazan dia lah. Seterusnya daripada perkataan sin rafa. Sin rafa ni bermaksud melebihi had. Makna lebih-lebih lah.
kalau kita kata sinrafa ni asrafa yusrifu israf. Kalau dia ni lebih-lebih dalam penggunaan air, membazir air lah. Dia ni melebih-lebih dalam belanja orang. Belanja sampai habis duit dia. Mana lebih-lebih belanja, membazir lah. Sampai habis duit keperluan sendiri pun tak ada. Nampak itu makna berlebih-lebih, membazir, melebihi had. Okey. Itu asrafa yusrifu. Ataupun kita panggil asrafa yusrifu ni, dia melebihi had. Allah Ta'ala batasan ini halal, ni haram. Bila mana dia telah israf, asrafa yusrifu israfan, telah israf melebihi had batasan Allah, telah pergi kepada perkara yang haram, iaitu melebih-lebih dalam melawan perintah Allah Subhanahu, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Sekarang kita lihat lagi perkataan daripada sin ra qaf. Apa dia sin ra qaf? Saraqa yasriqu. Maksudnya curi. Dalam Quran pun ada wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dalam juzuk yang ke-6. Berapa lai tu? 6 lai plus 1 page. Juzuk yang ke-6. Tuan-tuan buka. Ayat hudud, ayat ni memang familiar lah. Popular ayat ni, dinaikkan. Hudud, potong tangan. Wasariqu, wasariqatu. Lelaki mencuri, perempuan mencuri. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka berdua. Okey. Kemudian saraqa yasriqu ni ada juga dalam surah Yusuf. Inna lasariqun. Tuan-tuan buka tengok juzuk yang ke berapa? 13 Juzuk ke-13, page nombor berapa? Page yang lebih, satu line plus satu muka. Satu line plus satu page. Cuba tengok Tengok dulu. Takut nanti tak ada, kita bagi tahu lain. Tengok dulu. Nampak tak pada ayat yang ke-73? Ayat ke-73. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Sariqin adalah isim fa'il. Ismul fa'il maknanya pencuri, sang pencuri. Tidaklah kami ini pencuri. Ayat ke-70, ayat atas sekali, ayat 70. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Sesungguhnya kamu adalah pencuri. Sariqun. Saraqa yasriqu, isim fa'il adalah sariqa. Okey, boleh Ayat yang ke-77 ada disebutkan juga. Betul 77, tengok bawah tu. Qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Dalam ayat ni mereka Bunyamin kena tangkap. Sebab apa? Didapati dia mencuri. Bukan dia mencuri, diletakkan barang yang hilang tu dalam beg dia. Jadi ini helah Nabi Yusuf nak ambil Bunyamin. Okey. Bila dah dapat tangkap barang, piala yang hilang. Apa yang hilang tu? Suwa'al Malik. Ayat ke-72 cerita qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Kami hilang suwa'al malik, iaitu piala raja kami hilang. Sekarang kami nak tahu siapa yang ambil. Dia kata,
adik-adik Nabi Yusuf kata, kami bukan pencuri ni, bukan jenis pencuri. Tengok didapati barang tu tersebut dalam beg Bunyamin. Terus adik-beradik Nabi Yusuf kata apa tau? In yasriqa, sekiranya Bunyamin mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl, sesungguhnya adik-beradik dia pun curi juga, nama Yusuf. Mereka tak tahu yang mereka sedang berbicara dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika itu dia menjadi menteri kewangan Mesir. Mereka tak tahu. Mereka kata, Bunyamin ni curi. Adik-beradik dia pun curi juga. Abang dia curi. Dan abang dia Yusuf mencuri. Jadi dia tak tahu dia sedang berbicara dengan Nabi Yusuf. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Nabi Yusuf simpan je. Tak nak cakap apa-apa, simpan je. Qala antum syarrum makana. Nabi Yusuf kata, kamu lebih buruk tau. Tempat kamu lebih buruk, lebih jahat. Wallahu a'lamu bima tasifun. Page ni banyak curi. Bukan curi potong tangan tu, hukuman hudud tu, curi di dalam ayat ni. Page yang ke-244. Muka surat sebelah 245 pun ada. Ayat ke berapa tu? Ada. Tuan-tuan, puan-puan, lihatlah pada ayat yang ke-81 ada. Irji'u ila abikum. Kamu pulanglah kepada ayah kamu, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Faqulu ya abana. Kamu semua kata ke ayah kamu, wahai ayah kami, wahai Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, inna banaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna. Sesungguhnya anak kamu, iaitu Bunyamin, saraqa, telah mencuri. Bagi tahu ayah kamu, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, inna banaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna. Sesungguhnya anak kamu, wahai Yaqub, wahai ayahku, telah mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna. Tidaklah kami bersaksi melainkan dengan apa yang kami tahu. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Tidaklah kami mengetahui perkara yang ghaib. Jawapan adik-adik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi banyak page ni dan juga page sebelum ni cerita tentang saraqa yasriqu, curi. Tuan-tuan refer lah ayat kita sebutkan tadi, baca terjemahan tafsir, lebih menarik. Istaraqa ni makna curi-curi juga. Tapi curi-curi kita panggil apa nama? Istaraqa yastariqu istiraqa. Maknanya berusaha untuk mencuri. Tuan-tuan lihat juzuk ke-14 ada tak? Juzuk 14. Satu line, juzuk 14 suratul Hijr. Illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Betul juzuk 14. Mana? Muka surat yang ke 263. Ada tak? Ada ayat yang ke-18. Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Okey? Tengok ayat sebelumnya. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Allah Ta'ala pelihara langit daripada setiap syaitan yang direjam. Illa man istaraqa as-sam'a, kecuali sesiapa yang di kalangan syaitan ini yang nak mencuri, berusaha menyelinap, mencuri, dengar perbicaraan di langit. Fa'atba'ahu shihabun mubin, maka nyalaan api, tahi bintang akan mengekorinya, akan membakarnya. Boleh? Istaraqa ni maknanya dia dengar tapi sembunyi-sembunyi, buat-buat tak dengar, ataupun menyorok-nyorok dengar dia. Dengar sambil menyorok. Mana curi-curi dengar atau curi-curi lihat. Itu istaraqa. Tengoklah surah As-Saffat ada tak perkataannya? Saffat. Muka surat 446. Tengok dulu. Tak ada, kita abaikanlah. Okey.
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Tak ada. Tak ada ayat tu. Istaraqa tak ada. Okey. Tak apalah. Tak ada, nak buat macam mana? Okey. Sekadar itu dulu pengajian Qamus Al-Quran kita. Kita dah bersiaran ni. 1 jam 20 minit bersama dengan Ustaz Agong dan juga saya. Jadi alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan yang masih setia bersama kami, tak jemu-jemu. Kita membongkar, mempelajari rahsia-rahsia dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tekan butang share pengajian kita pada pagi ini. Sudah pasti mungkin ramai yang ingin belajar pada musim PKP ini, tapi tak tahu pagi-pagi nak buat kerja apa. Daripada melajari YouTube, Facebook, maka pelajarilah pengajian kita, insya-Allah sama-sama manfaat kita berkongsi pada pagi yang mulia ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang slot yang terakhir iaitu slot tadabbur Al-Quranul Karim. Okey. Kita dalam slot tadabbur. Tuan-tuan, hampir 2 minggu kita bincangkan mengenai dengan at-taqdim wa ta'khir. Apa itu taqdim wa ta'khir? Iaitu ada ayat yang perlu diletakkan awal, ada ayat kalimah perlu diletakkan akhir, dan satu pada ayat-ayat yang lain yang akhir letakkan di awal, yang awal letakkan di akhir. Kita telah berakhir sesi slot dalam bab at-taqdim wa ta'khir yang begitu panjang kita bincangkan. Alhamdulillah tuan-tuan, pada hari ini kita akan masuk satu lagi slot tadabbur, iaitu mengenai dengan ta'bir Al-Quran, structure Al-Quranul Karim. Okey. Ini lebih rumit dan lebih sulit berbanding perkara ataupun perbicaraan yang pengajian yang kita telah bincangkan sebelum ini. Tuan-tuan yang perlu mengikuti, yang hendak mengikuti pengajian kita pada hari ini, slot tadabbur ini, sudah pasti perlu ada asas dalam mempelajari nahwu dan juga sorof, kerana dia berkait rapat dengan balaghah, berkait rapat dengan sastra Arab dipanggil balaghah, ataupun dipanggil juga ilmu nahwu dan juga sorof. Ada kaitan rapat, semuanya berkait. InsyaAllah kita lihat pada hari ini, seperti mana tuan-tuan puan-puan sedia maklum, dalam binaan jumlah structure ayat, kita panggil sentence ayat, atau dalam bahasa Arab dipanggil ta'bir. Ta'bir Al-Quran, dia dalam bahasa Arab ini dia ada dua. Satu dipanggil sebagai bermula daripada fi'il, satu lagi bermula daripada isim. Apa yang bermula daripada fi'il, itulah dipanggil sebagai jumlah fi'liyah. Apa yang dimulai dengan isim, itulah dipanggil sebagai jumlah ismiyah. Itu tuan-tuan perlu tahu, perlu highlightkan. Sudah pasti jumlah fi'liyah ismiyah ini hanya ada dalam bahasa Arab, tidak ada dalam bahasa Melayu dan bahasa English. Dalam English tak akan berlaku verb letak depan. Ada subjek, ada verb, ada objek. Mustahil verb letak di depan, subjek letak nombor 2. Tidak, itu tidak akan berlaku. Dalam bahasa Melayu pun tak akan berlaku, tapi berlaku dalam bahasa Arab. Okey, bila sebut tentang jumlah fi'liyah, menunjukkan kepada al-hudus wa tajaddud. Hudus ni mana apa? Berlakunya sesuatu perkara tersebut. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah menunjukkan al-hudus, berlakunya suatu perkara, at-tajaddud, dan juga berlaku kita panggil apa? Tajaddud, berlaku selepas berlaku. Dia berlaku kemudian berlaku lagi. Okey. Adapun jumlah ismiyah, isim ini menunjukkan kepada sabat dan ataupun subut, iaitu tetap, mustaqir, tetap, tegak. Sabit. Okey. Kita ada dua perbezaan. Tuan-tuan, bila tuan-tuan kata
huwa yata'allam, dia ni belajar. Kita gunakan fi'il, dia belajarlah. Tapi bila sebut huwa muta'allimun, dia adalah pelajar. Jadi itu lebih kuat tau, lebih mustaqir, lebih subut, lebih kuat ayat tu, lebih pasti kita panggil. Okey Jadi kita masuk ayat Quran lagi ni. Kita nak menceritakan tentang perbezaan bila mana dia jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Bila menunjukkan dia jumlah ismiyah, noun, sudah pasti perkara tersebut tamma wa thabata, sempurna, tetap dan sabit. Okey. Kadang-kadang jumlah ismiyah tak pernah berlaku pun. Tak pernah berlaku pun sebelum ni. Tak pernah langsung berlaku. Okey. Jadi bila mana dia berlaku, terus letak jumlah ismiyah, menunjukkan dia memang betul-betul terhasil dan berlaku dan sabit dan tetap berlaku. Contoh, tuan-tuan tanya kepada kawan tuan-tuan. Tuan-tuan tanya, apa pandangan kamu mengenai dengan pekerjaan dia? Adakah pekerjaan dia akan gagal? Adakah pekerjaan dia akan gagal? Maka dia akan jawab, kawan tuan-tuan akan jawab apa? Kita lihat dia gunakan jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Kalau dia kata huwa fashil, huwa fashilun, dia gagal, maknanya dia berkeyakinan ataupun dengan sangkaan yang tinggi, perkataan dia tu